Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY dan selamat datang kepada penonton setia semua Current Sphere MY. Di dalam channel ini kita akan berani membongkar isu panas politik tanah air tanpa berselindung. Dan pada hari ini ataupun pada video kali ini kita ingin ulas satu pengumuman mengejutkan daripada Parti Warisan yang sudah mula mencetuskan gelombang perbincangan hangat menjelang pilihan raya negeri Sabah ke-17 nanti. Bukan soal calon, bukan juga soal kerusi, tetapi ini adalah soal kuasa pendidikan. Warisan umum kalau mereka menang semula PRN 17 nanti, mereka akan tubuhkan semula Kementerian Pendidikan Sabah. Nah, dengar tuh, kita dengar pun sudah rasa macam, betulkah tidak ini? Kan, apa pendapat Anda semua? Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita coba bongkar isu ini habis-habisan. Menurut Setiausaha Warisan Bahagian Kota Kinabalu, Loy Kok Liang, penubuhan kementerian ini penting sebab ia akan menjadi satu entiti khas, dikawal sepenuhnya oleh rakyat Sabah sendiri dan bukannya lagi ditentukan dari Putrajaya. Dalam arti kata lain, mereka ingin pendidikan di Sabah ditentukan oleh orang Sabah untuk orang Sabah. Menurut beliau, hanya dengan mengembalikan kuasa pendidikan ke tangan rakyat tempatan, barulah kita boleh buat pembaharuan pendidikan yang menyeluruh dan sesuai dengan realiti di negeri ini. Katanya anak-anak Sabah selama ini sudah terlalu lama dikongkong dengan dasar pendidikan dari pusat yang tidak semestinya serasi dengan keperluan di sini. Birokrat di Putrajaya tidak hidup di pedalaman Sabah. Jadi, kata mereka, kenapa mereka yang tentukan apa yang anak-anak Sabah perlu belajar? Nah, dan bukan itu sahaja. Warisan juga mengumumkan kalau mereka menang PRN 17, mereka akan jadikan program Dwi Bahasa ataupun DLP sebagai dasar utama pendidikan di Sabah. Mereka ingin ia dilaksanakan secara menyeluruh, bukan setakat di bandar tetapi juga sampai ke luar bandar, kawasan pedalaman dan semua sekali. Loy berkata yang dunia hari ini adalah dunia tanpa sempadan. Jadi penguasaan bahasa Inggris pun bukan lagi satu kemewahan ataupun bonus, tetapi adalah satu keperluan kalau bangsa, kalau Sabah ingin bersaing di peringkat antarabangsa, menarik pelaburan asing dan juga memacu sektor pelancongan. Katanya kalau kita terus tidak bagi keutamaan kepada bahasa Inggris, anak-anak muda Sabah akan terus dipinggirkan. Beliau siap bagi contoh, negeri Perak yang menduduki tempat pertama dalam indeks kecekapan bahasa Inggris EF, satu ranking global yang ukur tahap kefasihan bahasa Inggris rakyat sesebuah negara ataupun wilayah. Dan kalau Perak boleh capai tahap itu, kenapa Sabah tidak boleh? Bahkan katanya Sarawak yang sudah lama mempraktikkan DLP untuk subjek sains dan matematik dalam bahasa Inggris dan hasilnya pelajar mereka lebih berdaya saing dan lebih mudah masuk ke pasaran kerja antarabangsa. Jadi bagi Warisan, Sabah tidak boleh terus lagi ketinggalan. Loy juga membentangkan 5 komitmen utama Warisan kalau diberi mandat semula. Yang pertama, peluasan DLP ke seluruh negeri termasuklah kawasan pedalaman. Yang kedua, latihan dan insentif yang mencukupi untuk guru bahasa Inggris supaya mereka lebih bersedia dan berkualiti. Yang ketiga, mewujudkan persekitaran pembelajaran bahasa Inggris dalam komuniti, macam perpustakaan, kursus, dan program masyarakat. Dan yang keempat, bekerja sama dengan sektor industri seperti pelancongan dan perkhidmatan supaya penggunaan bahasa Inggris diperkukuh di tempat kerja. Dan yang kelima, memastikan pelaksanaan DLP ini dipantau dan dinilai secara berkala untuk memastikan keberkesanannya. Nampak macam teratur tetapi persoalannya tetap sama. Adakah semua ini yang saya sudah cakap semua ini
Bukan saya yang cakap, tetapi yang saya sudah ulas, yang sudah mereka warisan cakap ini realistik. Itu persoalannya. Kalau kita flashback dulu sekejap lah, isu pendidikan dan autonomi Sabah ini bukanlah perkara yang baru. Dalam tahun 2021, Ketua Menteri Sabah sendiri Datuk Seri Haji Jinor pernah menggesa Kerajaan Persekutuan untuk berikan lebih banyak kuasa kepada Sabah dalam hal pendidikan. Malah dalam semangat Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA 63, Sabah dan Sarawak memang dijanjikan hak autonomi dalam beberapa bidang termasuklah pendidikan. Tetapi realitinya macam mana? Sampailah hari ini, hampir semua dasar pendidikan masih lagi datang dari Putrajaya. Kurikulum kebangsaan, silibus, peperiksaan, penempatan guru, semuanya ditentukan di pusat. Sabah cuma melaksana. Jadi bila warisan kata mereka ingin mengambil balik kuasa ini, memang ada logiknya dari segi sejarah dan perjanjian awal penubuhan Malaysia. Tetapi sekarang ini kita masuk pula, mari kita cuba masuk ke zon yang agak kontroversi sedikit. Ramai yang mula tanya, adakah ini sekadar retorik politik warisan menjelang PRN 17 nanti? Sebab kan mereka pernah jadi kerajaan negeri dari tahun 2018 hinggalah tahun 2020. Masa itu kenapa tidak buat? Kenapa sekarang baru mahu janji? Atau adakah masa itu mereka tidak cukup kuat untuk melawan kuasa pusat? Atau ada tangan-tangan gaib yang menghalang mereka pada waktu itu? Dan satu lagi isu yang besar. Adakah Putrajaya akan benarkan Sabah menubuhkan Kementerian Pendidikannya sendiri? Sebab kalau kita tengok bajet tahunan, Kementerian Pendidikan Malaysia menerima peruntukan lebih 58 bilion ringgit, antara yang terbesar di dalam negara. Jadi kalau Sabah ingin berdiri sendiri dalam hal pendidikan, dari mana diorang ini ataupun warisan ini mahu cari dana? Adakah warisan sudah ada plan keuangan jangka panjang, atau ini hanyalah blueprint atas kertas semata-mata sahaja? Tidak kurang juga suara-suara sinis yang berkata, ini langkah halus ke arah pemisahan kuasa secara perlahan-lahan. Hari ini kita ingin Kementerian Pendidikan sendiri, esok lusa Kementerian Kesihatan pula, dan lusa mungkin sistem perundangan sendiri. Akhirnya, apa jadi pada struktur negara Malaysia? Adakah permulaan kepada Sabah for Sabahans yang akan menjadi lebih ekstrim? Ataupun adakah ini memang hak Sabah yang selama ini dinafikan? Apa pendapat kamu semua? Dan kita juga kena tanya, kalau betullah Kementerian Pendidikan Sabah diwujudkan, adakah ia akan benar-benar membawa pembaharuan? Atau akhirnya akan menjadi satu lagi agensi politik yang penuh dengan birokrasi dan juga kronisme? Kita semua tahu, setiap kali ada kementerian baru akan ada pelantikan politik dan ada peruntukan, akan ada kontrak-kontrak. Jadi adakah ini akan membebankan rakyat dari segi kos operasi dan ketirisan? Dan akhirnya, adakah rakyat Sabah bersedia untuk satu sistem pendidikan yang berbeza dari semenanjung? Apakah impaknya nanti kepada perpaduan nasional kalau sistem pendidikan kita tidak lagi seragam? Adakah ini akan menjadi titik tolak kepada sistem 2 darjat? Satu pendidikan untuk Malaysia Barat dan satu lagi untuk Malaysia Timur. Banyak sangat persoalan yang timbul dan semuanya memang valid ataupun memang masuk akal juga. Tetapi satu perkara yang pasti, langkah warisan ini berjaya menarik banyak perhatian rakyat. Sama ada kita sokong ataupun tidak, ia membuka ruang perbincangan yang sangat penting. Pendidikan bukanlah satu isu yang kecil ataupun satu isu yang kita boleh anggap remeh-temeh saja. Sebab ia akan mencorakkan masa depan generasi akan datang. Jadi sekali lagi saya ingin bertanya kepada kamu semua,
Apa pandangan Anda semua? Anda setujukah kalau Sabah diberikan kuasa penuh untuk menentukan sistem pendidikannya sendiri? Adakah Anda rasa warisan benar-benar akan laksanakan semua ini kalau mereka menang PRN 17 nanti? Atau adakah ini hanyalah satu lagi janji pilihan raya yang confirm akan lenyap selepas dapat kuasa? Apa kata Anda? Kongsikan pendapat Anda, ulaskan pandangan Anda di ruangan komen di bawah kerana kita ingin dengar suara rakyat Sabah sendiri. Sebab isu ini adalah milik kita rakyat Sabah dan masa depan anak-anak kita, anak-anak Sabah bergantung kepadanya. Dan macam biasa, kalau Anda rasa konten kita hari ini memberi nilai, jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents VMY. Kita akan terus kupas isu-isu semasa secara telus dan juga berani. Tekan juga lonceng itu supaya Anda tidak terlepas video terbaru daripada kami. Terima kasih kerana terus bersama-sama kami. Sampai jumpa lagi di dalam episod yang seterusnya. Teruskan bertanya, teruskan berfikir, sebab masa depan Sabah bukan hanya di tangan pemimpin, tetapi berada di tangan kita semua. Salam sejahtera, salam perjuangan, sekian semua, terima kasih.